Okey. Okey, sekarang ni kita akan belajar tajuk kebarangkalian dua. Okey, kali ni kita akan belajar tajuk kebarangkalian dua. Kebarangkalian satu kita dah pernah belajar dalam tingkatan 4 bab yang ke-7. Okey, sekarang ni kita akan belajar kebarangkalian dua pula dalam tingkatan 5 bab yang ke-7 juga. Okey, bab yang ke-7 juga. Dalam tingkatan 4 pun bab yang ke-7 juga. Okey, dalam kebarangkalian dua ni kita akan belajar kebarangkalian suatu peristiwa, kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa dan kebarangkalian peristiwa bergantung. Okey, kita akan belajar 3 topik kecil ni. Okey, tengok dulu untuk kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, benda yang sama juga yang pernah belajar dalam tingkatan 4 dulu dalam kebarangkalian. Ruang simple kita akan gunakan simbol S ataupun huruf S ni lah. Okey, kita akan gunakan huruf S sebagai dia punya simbol. Okey, untuk mengatakan bahawa itu ialah ruang sampel. Okey, huruf S ni. Okey, ruang sampel ni mengandungi semua kesudahan yang mungkin berlaku. Okey, dalam maksud kat sini, kalau ruang sampel itu bermakna, kalau ruang sampel ni nak menunjukkan bahawa semua kesudahan. Maksudnya dalam peristiwa tu, apa yang berlaku dalam sesuatu peristiwa tu, nak beritahu kata semua kesudahan yang berlaku. Okey, okey, tak kira lah peristiwa A, B, C, semua. Tambahkan semua tu. Okey, itu ruang simple. Okey, untuk kebarangkalian bagi suatu peristiwa A, okey, ataupun kita tulis PA. P itu bermakna kebarangkalian lah. Kalau nampak PA tu maksudnya P tu ialah kebarangkalian, A itu peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa A. Kita nak singkatkan dia, kita tulis kebarangkalian peristiwa A iaitu P dengan kurungan A. Berlaku diberi oleh, okey, ini dia punya formula dia. Okey, bilangan kali berlakunya peristiwa A bahagi dengan bilangan cubaan, iaitu bilangan berapa kali yang dah dalam, maksudnya kat bilangan cubaan ni ruang simple lah. Okey, semua kesudahan yang mungkin berlaku. Okey, jadi kat sini, okey, dia punya formula dia PA sama dengan N ni bermaksud bilangan. Okey, N ni bermaksud bilangan. Okey, N ni bermaksud bilangan. Okey, N bermaksud bilangan. A ni peristiwa A lah. Okey, N ni bermaksud bilangan juga. Okey, kenapa N ni bilangan lah. S ni bermaksud ruang sampel. Okey, ataupun bilangan semua kesudahan yang mungkin. Okey, okey, dengan keadaan kosong, kebarangkalian peristiwa A ni di antara kosong hingga 1 sahaja. Di antara kosong hingga 1. Okey, dengan keadaan PA ni kebarangkalian jawapan yang kita akan dapat nanti di antara kosong hingga 1 sahaja. Okey. Okey, jika PA sama dengan kosong, okey, kalau kita kira kebarangkalian tu guna formula ni, kebarangkalian kita dapat tu kosong, maka peristiwa A tu yang kita cari kebarangkalian tu tidak berlaku, pasti tidak berlaku. Maksudnya kalau dapat kosong kebarangkaliannya bermakna peristiwa itu kebarangkalian nak berlaku tu tidak berlaku. Okey, jika kebarangkalian A sama dengan 1, A sama dengan 1, maka peristiwa A pasti berlaku. Okey, pasti berlaku. Okey, kalau kita cari kebarangkalian bagi peristiwa A dapat 1, maka peristiwa A itu pasti berlaku. Kalau kita dapat pecahan contoh 1/2. Okey, contoh kita dapat kebarangkalian 1/2 itu mungkin berlaku. Okey, mungkin berlaku. Dia duduk di tengah-tengah lah, di antara tidak berlaku dengan berlaku. Duduk tengah-tengah. Sama ada berlaku ataupun tidak berlaku. Macam itulah. Okey, jadi tengok yang ni dia punya asas dia. Yang ni dah pernah belajar dalam tingkatan 4. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Kita tengok contoh soalan kat sini. Okey, contoh kat sini kata sebuah kotak mengandungi 9 pen merah dan 13 pen biru. Okey, 9 pen merah dan 13 pen biru. Tom memasukkan lagi 4 pen merah dan 2 pen biru ke dalam kotak tu. Okey, asal ada 9. Okey, asal ada 9. Okey, asal ada 9 pen merah dan 13 pen biru. Okey, lepas tu Tom ni dimasukkan 4 pen merah. Okey, dia masukkan 4 pen merah dan 2 pen biru ke dalam kotak tu juga. Okey, sebatang pen dipilih secara rawat daripada kotak itu. Apakah kebarangkalian sebatang pen merah akan dipilih? Okey, sekarang ni kita cari dulu dia punya ruang sampel dia. Okey, kita cari dulu bilangan ruang sampel dia. Okey, ruang sampel ni maksudnya keseluruhan kebarangkalian dia nak ambil pen tu lah. Jadi kalau dia gagal, contoh dalam kotak tu kalau dia kebarangkalian nak ambil pen tu, semua pen tu ada berapa pen?
Okay, jadi kat sini kita tambah semualah. 9 tambah dengan 13 tambah dengan 4 tambah dengan 2. Dia 28. Jadi 28 ni juga bilangan pen dalam kotak tu. Okay, maksudnya 28 ni bilangan pen dalam kotak tu dan juga 28 ni bilangan ruang sampel. Okay, bilangan kebarangkalian dia nak ambil pen dalam kotak tu. Okay, jadi kat sini katakan M. M ni peristiwa sebatang pen merah dipilih. Okay, kita katakan M ni peristiwa sebatang pen merah dipilih. Okey, jadi kat sini bilangan pen merah berapa? Okey, bilangan pen merah kita tambah dah tadi. Kat sini tadi asal dia 9. Lepas tu tambah masuk 4 lagi jadi 13 pen merah lah. Okey, 13 pen merah dalam kotak tu. Okey, sekarang kita nak cari kebarangkalian dia. Kita nak cari kebarangkalian dia, kita kena guna formula dia iaitu bilangan pen merah per dengan bilangan ruang sampel iaitu bilangan kesemua pen tu lah yang ada dalam kotak tu. Jadi kat sini pen merah 13 jadi bahaykan dengan 28. 28 tu bilangan semua pen dalam kotak tu. Jadi kebarangkalian jawapan dia ialah 13 per 28. Jadi inilah jawapannya. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula untuk kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Okey, peristiwa pelengkap. Okey, bila kita dengar je pelengkap bermakna itu okey, tengok dulu peristiwa pelengkap bagi peristiwa E dalam satu ruang sampel S adalah terdiri daripada semua keseluruhan S yang bukan keseluruhan E. Maksudnya pelengkap ni kita kalau peristiwa pelengkap bagi peristiwa E ni maksudnya semua keseluruhan yang bukan keseluruhan E. Maksudnya selain pada E lah, selain pada keseluruhan E. Selain pada tu. Pelengkap ni selain pada tu lah. Okay, sama juga kalau dalam bab set tu pelengkap. Okay, kalau dalam bab set ada juga perkataan pelengkap. Jadi pelengkap dalam bab set sama juga iaitu selain pada tu lah. Selain daripada tu. Okay, sama juga dalam kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa ni pun sama juga. Jadi selain pada kesudahan tersebut. Okay, jadi kat sini bagi peristiwa A, pelengkap ialah pelengkap kepada peristiwa E. Jadi pelengkap dia. Okay, dia pelengkap. Kalau dalam rumus, kita akan, dia punya rumus ni lah. Kebarangkalian peristiwa, kebarangkalian pelengkap A sama dengan 1 tolak dengan kebarangkalian peristiwa E. Untuk dapatkan kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi A. Okay, kat sini kenapa 1 tolak? Sebab kalau benda tu pasti berlaku, jumlah dia 1. Okay, jumlah 1. Jadi kita nak tahu dia punya pelengkap dia, kita kena tolaklah 1 tolak dengan peristiwa kebarangkalian A. Okay, jadi kat sini ni dia punya formula dia. Ini formula dia. Okay, kita tengok pula contoh soalan. Okay, tengok contoh soalan. Okay, contoh kat sini satu nombor dipilih secara rawak. Okay, satu nombor dipilih secara rawak daripada satu set nombor bulat dari 1 hingga 40. Dari 1 hingga 40. Okay, satu nombor dipilih secara rawak daripada satu set nombor bulat dari nombor 1 hingga 40. Hitung kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih bukan satu kuasa 2 sempurna. Okay, jadi kat sini kita katakan A dia, okay, A dia ni peristiwa memilih satu nombor kuasa 2 sempurna. Okay, kita katakan A ni ialah peristiwa memilih satu nombor kuasa 2 sempurna. Kalau A pelengkap, bukanlah, okay, cuma tambah bukan je. Kalau pelengkap ni selain pada tu dah, jadi bukanlah, tambah bukan saja. Yang bukan. Peristiwa memilih satu nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okay, jadi di sini kita senaraikan dulu untuk nombor yang kuasa 2 sempurna. Okay, iaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36. Okay, sebelum tu kena tahu dulu lah kuasa 2 sempurna tu apa. Kuasa 2 sempurna ni contoh dia macam 4, 16, 9. Okay, 4 tu berasal pada 2 kuasa 2. 9 tu berasal pada 3 kuasa 2. Okay, semuanya yang dikuasakan 2. Itu yang dinamakan kuasa 2 sempurna. Okay, jadi kat sini A dia punya unsur dia 1, 4, 9, 16, 25, 36. Jadi bilangan A dia ialah 6. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan A dia 6. Kemudian kita nak cari kebarangkalian untuk A ni. Kita nak cari kebarangkalian untuk A ni. Okay. Jadi kita cari untuk kebarangkalian untuk A ni. Jadi kat sini bilangan A tu 6. Jadi perkan dengan keseluruhan nombor yang ada.
Okay, iaitu bilangan ruang sampel lah. Okay, bilangan ruang sampel ni kesemuanya, ke semua kesudahan yang mungkin. Okay, jadi semuanya lah. Okay, jadi semua nombor yang ada iaitu 40. Jadi 6 per dengan 40. 6 ni bilangan A dan 40 ni bilangan semua nombor yang ada iaitu 40. Sebab dia kata daripada nombor 1 hingga 40. Jadi kat sini jawapan ni dapatlah 3/20. Jadi kebarangkalian peristiwa memilih satu nombor kuasa 2 sempurna ialah 3/20. Okey, sekarang ni soalan nak hitung kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih bukan dia nak yang bukan yang satu nombor 2 sempurna yang pilih, tapi dia nak yang bukan. Jadi yang dia punya pelengkap dia. Jadi kita gunakan formula tadi nak carikan dia punya, nak cari pelengkap bagi A ni, dia kita kena tolaklah. Jadi satu tolakkan dengan kebarangkalian peristiwa A. Jadi satu ni tolakkan dengan 3/20. Okey, 3/20 ni kebarangkalian peristiwa A. Ni tolaklah satu tolak dengan 3/20. Jadi dapatlah jawapannya 17/20. Jadi 17/20 ni jawapan untuk kebarangkalian pelengkap kebarangkalian peristiwa bagi satu nombor bukan kuasa 2 sempurna dipilih. Okey, jadi terjawablah soalan jawapannya. Oleh itu kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih bukan satu kuasa 2 sempurna ialah 7/20. Jadi yang inilah jawapannya. Okey, 17/20. Sorry, 17/20. Okey, mudah saja. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita tengok pula kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan dan persilangan. Okey, kesatuan ni maksudnya gabunglah kesatuan. Okey, kalau persilangan ni yang bersilang ataupun yang bertindih. Okey, dalam benda ni pun dah pernah belajar dalam bab set iaitu dalam bab dikata 4. Okey, peristiwa bergabung ni ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. Okey, kesatuan peristiwa bergabung A atau B. Kalau sebut kesatuan peristiwa bergabung, okey, dia punya kata yang diguna ialah atau. Okey, kata yang diguna ialah atau. Okey, atau. Kalau kesatuan kita guna atau. Okey, iaitu simbol dia ni macam U ni. Okey, macam dalam bab set dia punya simbol dia macam U. U macam ni. Okey, A kesatuan dengan B. Okey, jadi dia punya perkataan ni kita guna atau. Kalau persilangan pula peristiwa bergabung A dan B. Okey, kalau persilangan peristiwa kita guna perkataan dan. Okey, perkataan dan. Okey, yang kena ingatlah. Kalau persilangan perkataan dan dia punya simbol ni persilangan lah macam dalam bab set tu. Okey, ini pengenalan dia. Kita tengok pula untuk contoh soalannya. Okey, ini contoh soalannya. Raja di bawah menunjukkan 5 keping kad huruf. Okey, G-R-A. Okey, 5 keping G-R-A-P-E. Okey, ini huruf dia. Okey, 5 keping kad huruf. Okey, semua kad dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey. Kelima-lima kad huruf ni dimasukkan dalam sebuah kotak. Okey, suatu kod 2 huruf hendak dibentuk. Okey, suatu kod 2 huruf nak dibentuk. Okey, dia nak bentukkan satu kod huruf. Okey, kod 2 huruf hendak dibentuk dengan menggunakan mana-mana 2 daripada kad ni. Okey, dia nak ambil 2 daripada kad ni untuk bentukkan satu kod. Okey, ataupun kod tu kita boleh katakan password lah. Okey, kataan sama mengikut password. Okey, nak bentukkan satu password untuk dengan menggunakan kelima-lima huruf ni. Okey, 2 sahaja yang nak pilih daripada 5 huruf ni. Okey, 2 kad dipilih secara rawak, satu persatu tanpa dikembalikan. Dia nak pilih satu persatu tanpa dikembalikan. Maksudnya dia ambil satu dan dia tak kembalikan dah yang dia ambil tu. Okey, jadi satu persatu tanpa dikembalikan dah. Okey, jadi A dia kata senaraikan ruang sampel. Okey, suruh kita senaraikan ruang sampel. Ruang sampel ni maksudnya bilangan kesudahan yang mungkin. Tengok kat sini. Okey, jawapan dia ruang sampel S tidak sah. Dia punya kesudahan yang mungkin maksudnya
kebarangkalian dia akan ambil huruf apa. Okey, kebarangkalian dia akan ambil huruf apa. Contoh kat sini, GR dia akan ambil GR, dia akan ambil G dengan A, dia, ataupun dia akan ambil G dengan P, GE, RG, RA, RP, RE. Okey, dan kesemualah lah. Jadi kat sini bilangan kesudahan dia, bilangan dia punya bilangan ruang simpan dia 20 lah kalau kita kira semua ni. Okay, sebab kat sini so kita senaraikan, jadi kita senaraikan lah macam ni. Okay, kita senaraikan macam ni. Okay. Okay, kita tengok pula soalan B. Senaraikan semua kesudahan. Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa. Okay, so kita senaraikan ke semua semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa kod itu bermula dengan huruf P. Kod itu bermula dengan huruf P. Bermula dengan huruf P. Jadi dia kena ambil pilihan yang pertama dia ambil itu huruf P. Okay, sebab dia kata kod itu bermula dengan huruf P. Jadi pilihan yang pertama yang dia ambil itu mestilah huruf P. Okay, tengok kat sini. Okay. Okay, jadi kat sini ruang sampel dia 20, jumlah semua. Okay, katakan A. Okay, untuk soalan B yang pertama tadi dia kata yang peristiwa memilih suatu kod bermula dengan huruf P. Okay, jadi kat sini kita tengok kat dalam ruang sampel ni jawapan yang first A tadi kita buat tadi, kita pilih pilih di antara ni yang mana bermula dengan huruf P dulu. Okay, jadi kat sini yang dimulakan dengan huruf P. Okay, ini PG, PR dengan PA dengan PE. Okey, ada 4 semua. Jadi kat sini ada 4 yang dimulakan dengan huruf P. Jadi ada 4 lah bilangan peristiwa bagi A. Okey, jadi kat sini kita nak kira kebarangkalian dia. Jadi kat sini bilangan peristiwa A bahagikan dengan bilangan peristiwa bilangan ruang sampel. Jadi bilangan keseluruhan nombor tu lah bilangan semua kesudahan. Kesudahan. Jadi kat sini 4 per dengan 20. Jadi jawapannya 1/5 untuk A ni. Kita tengok pula untuk B. B dia kata B2 ni dia nak kod itu terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Okay, dia nak kod itu terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Okay, salah satulah. Okay, jadi kat sini tengok pula jawapannya macam mana. Okay, jadi kat sini B tu kita anggapkan sebagai peristiwa memilih suatu kod yang terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Okay, sekarang kita tengok kat ruang sampel tadi. Okay, tengok kat ruang sampel ni. Okay, jadi kat sini kita tengok kat sini kat ruang sampel ni senaraian kesudahan semua kesudahan yang mungkin ni. Dia kata dia nak peristiwa memilih suatu kod yang terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Okay, atau 2 konsonan. Jadi kat sini kita pilih. Jadi kat sini kita pilih yang dia punya partner ni ataupun dia punya pair ni pastikan kedua-duanya tu vokal ataupun dua-dua tu konsonan. Jadi GR ni kedua-dua ni konsonan. Jadi bolehlah yang ni. Lepas tu GA ni tak bolehlah sebab G ni konsonan dan A ni vokal tak boleh. Jadi kat sini GA ni tak boleh, GP ni boleh sebab kedua-dua ni konsonan. Jadi GP, kemudian GE ni pun tak boleh sebab G ni konsonan dan E ni vokal. Okay, RG boleh. Kemudian RA tak boleh, RP boleh. RE tak boleh sebab E ni vokal dan R ni konsonan. AG tak boleh, AR pun tak boleh, AP pun tak boleh, AE boleh sebab kedua-dua ni vokal. Okey, PG boleh. PG boleh. Kemudian PR pun boleh. PA tak boleh, PE pun tak boleh, EG pun tak boleh, ER pun tak boleh, EA pun tak boleh, EP pun tak boleh. Sebab apa semua tak boleh? Sebab semua ni bukan kedua-duanya vokal dan bukan kedua-duanya konsonan. Okey, jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sorry, ada 3. Okey, lagi 1. RG, RP, AE. Okey, sorry, ini EE satu lagi. Okay, EA. EA ni sebab kedua-dua ni vokal.
Okay, sebab kedua-dua ni worker. Jadi ada 8 semuanya. Jadi kita tulis balik B sama dengan GR, GP, RG, RP, AE, PG, PR dengan EE. Jadi kita tulis balik. Jadi kita kira kat sini ada 8. Jadi bilangan peristiwa B dah 8. Nak cari kebarangkalian dia 8 ni. Okay, sebagai bilangan peristiwa B per dengan bilangan ruang sampel ataupun bilangan semua kesudahan yang mungkin. Okay, 20. Jadi 8 per 20 dapatlah 2 per 5. Jadi ini jawapan dia. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Kebarangkalian peristiwa bergabung juga. Okey, dekat sini rumus yang berikut digunakan untuk mencari kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita ada peristiwa bergabung tapi sekarang kita nak tumpukan kepada perkataan atau dan. Atau dan. Okey, nak tumpukan kepada perkataan atau dan. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung atau. Okey, atau. Okey, perkataan atau. Okey, peristiwa A atau B. Okay, sama dengan A kesatuan. Okay, ini simbol kesatuan. Okay, kesatuan macam yang fokus tadi kita dah baca tadi. A kesatuan dengan B iaitu formula dia. Bilangan A kesatuan dengan B per dengan bilangan ruang sampel. Okay, sama juga rumus yang berikut pula digunakan untuk mencari kebarangkalian peristiwa bergabung A dan B. Okay, berbeza. Atau dan ni perkataan yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Okay, jadi kat sini A dan B. Jadi kat sini kalau dan ni kita gunakan simbol persilangan ataupun bertindih. Jadi bilangan A bersilangan dengan B per dengan bilangan ruang sampel. Okey, ini dia punya formula dia lah. Okey, tengok pula yang seterusnya. Soalan dia. Okey, ini soalan dia. Okey, kotak A mengandungi 2 kepingkat, manakala kotak Q mengandungi 4 kepingkat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Okey, sekepingkat dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Okey. Okey, jadi sekepingkat dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Okey, setiap kotak ni dia akan pilih satu. Kotak Q pun akan pilih satu. Okey, jadi kat sini cari kebarangkalian bahawa huruf B daripada kotak P atau satu huruf vokal pada kotak Q terpilih. Jadi kat sini nampak kat sini ada perkataan atau. Okey, ada perkataan atau di sini. Okey, bila ada perkataan atau ni, kita kena guna formula lah. Okey, jadi kat sini tengok jawapan dia macam mana. Okey, kat sini kita senaraikan dulu dia punya semua kesudahan yang mungkin. Okey, kita ruang sampel dia, kita senaraikan dulu ruang sampel dia. Okey, BE sebab dia kata akan dipilih satu kan, jadi B. Okey, boleh buat dalam bentuk macam ni ataupun dalam bentuk jadual. Okey, boleh buat dalam bentuk macam ni ataupun dalam bentuk jadual. Okey, jadi kat sini B N, BI, kemungkinan BN dipilih BN ataupun B dengan BI ataupun B dengan C ataupun B dengan E. Okay, semua kesudahan yang mungkin lah ni. Okay, jadi di sini kita senaraikan S dia dulu. Okay, dah senaraikan macam ni, kita tengok bilangan dia ada 8. Okay, semua ni ada 8. Okay, tengok A tadi dia kata nak satu huruf B daripada kotak P terpilih. Okay, jadi B tadi dia kata satu huruf vokal daripada kotak Q terpilih. Tapi di antaranya ada perkataan atau. Okay, sekarang ni kita senaraikan dulu. Okay, senaraikan dulu untuk satu huruf P daripada kotak P terpilih. Okay, satu huruf B daripada kotak P dipilih. Jadi kat sini, tengok kat sini. Okay, tengok kat senarai kesudahan ni ataupun ruang sampel ni. Okay, ruang sampel ni. Tengok yang mana yang B dipilih. Okay, yang mana huruf B dipilih. Yang Mi, BN, BI, BC dan BE. Ini kita senaraikan macam ni. Okay, kemudian kita senaraikan pula B. Okay, kita senaraikan pula yang seterusnya. Satu huruf vokal daripada kotak Q terpilih. Kotak Q pula. Okay, kotak Q terpilih. Jadi kat sini kita tengok kotak Q yang mana huruf vokal dia terpilih. Jadi kat sini BI, okay, BE, BEI dan EE. Okay, jadi kita senaraikan dah. Okay, tadi kat soalan dia kata ada perkataan atau. Okay, bila ada perkataan atau kita guna persilangan. Kita guna kesatuan. Okay, kesatuan. Jadi A kesatuan dengan B. Okay, jadi kita satukanlah. Okay, kita satukan, kita ambil semua ni, salin balik. Kita ambil semua ni, salin balik dalam satu. Macam ni. BN, BI, BC, BE, EI dan EE. Kita salin balik macam ni. Okay, salin balik macam ni. Salin ke semua sekali. Okay, kemudian kita kira ada berapa. Okay, kita kira ada berapa A kesatuan dengan B. Ada 6. Okay, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey, 6. Jadi kat sini kita nak cari kebarangkalian. Kita baru cari bilangan dia, kita nak cari kebarangkalian dia pula. Jadi nak cari kebarangkalian dia, kita kena kebarangkalian A kesatuan dengan B bahagikan dengan kebarangkalian semua kesudahan yang mungkin. Jadi kat sini kebarangkalian A kesatuan dengan B ialah 6 bahagikan dengan 8 semua kesudahan mungkin ni lah. S ni. Okey, 8. Jadi 6 bahagi 8 dapatlah 30. 3/4. Jadi jawapan dia 3/4. Okey, ini untuk A. Kita tengok pula untuk soalan B. Okay, B dia kata huruf E daripada kotak P dan. Okey, ada perkataan dan di sini. Okey, ada perkataan dan di sini. Ada perkataan dan. Okay, dia kata huruf E daripada kotak P dan huruf E daripada kotak Q terpilih. Okey, E daripada kotak P dan E daripada kotak Q. Okey, ada perkataan dan. Jadi kita tengok penyelesaian dia macam mana. Okey, untuk sini kita tengok dulu C. Kita anggap C tu sebagai satu huruf E daripada kotak P terpilih dan ni pula satu huruf Q daripada kotak Q terpilih. Jadi kat sini kita senaraikan dulu untuk satu huruf E daripada kotak P terpilih. Okay, nak tengok, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Okey, kat sini kat kesudahan ni yang mana huruf E terpilih dalam kotak P. Okey, dalam kotak P. Jadi kat sini ada EN, EI, EEC dengan EE lah. Jadi kita salin balik. Kita salin balik EN, EI, EC dengan EE. Kemudian dia kata satu huruf E daripada kotak Q terpilih. Kotak Q. Jadi kita senaraikan pula untuk kotak Q. Tengok kotak Q. Okey, kotak Q yang mana yang belakang ni lah. Kita tengok yang mana yang huruf E dia terpilih. Ada dua je lah. DE dengan EE. Jadi kita senaraikan EE dengan DE. DE dengan DE. Kemudian dia kata C. Bila dan, bila kataan dan, maka kita kena guna persilangan. Okey, kita guna persilangan. Jadi C bersilang dengan D. Jadi yang bersilang ke antara dua ni hanyalah EE sahaja. Yang bersilang antara dua ni hanyalah EE sahaja. Tengok sini, yang bersilang E sahaja. Antara dua ni, C dengan D ni yang bersilang hanya EE. Maksudnya yang bersilang ni yang sama. Yang sama hanyalah EE. Okay, jadi kat sini ada satu je. Jadi C bersilang dengan D, EE sahaja jawapan dia. Kat sini bilangan dia hanyalah satu. Okay, bilangan dia hanya satu. Jadi kat sini nak cari kebarangkalian dia. Nak cari kebarangkalian dia kena ke bilangan C bersilangan D bahagikan dengan bilangan kesudahan yang mungkin. Okay, bilangan kesemua kesudahan yang mungkin ataupun bilangan ruang sampel. Dari sini bilangan C bersilang dengan D ialah 1 per dengan bilangan semua kesudahan yang mungkin ialah kat sini tadi yang kita cari tadi 8 ataupun bilangan ruang sampel. Iaitu 8 jawapan dia. Jadi kat sini 1 per dengan 8. Jadi 1 per 8 ni lah jawapan dia. Okay, 1 per 8 lah jawapan dia. Okay.